Saya kira Sultan Buncit merangkul pingat gangsa di Sukan C bersama dengan Fauzi Khalid. Tapi kali ini di kejuaraan dunia, dia berjaya untuk meneruskan perjalanannya ke perlawanan akhir. jika kita lihat background yang ada pada Sultan Buncit, dia merupakan juara IFMA Muay Thai. Namun Kadik Wahyu juga mempunyai kelebihan dalam sukan silat ini, dan saya yakin mereka berdua akan memberi persembahan yang terbaik pada pagi ini. Kadik Wahyu menewaskan Sheikh Firdaus Sheikh Alauddin yang merupakan juara bertahan. Tarungan pusingan yang pertama, kelas G Putra. Kadik Wahyu dan juga Sultan Buncit. Sultan Buncit dengan tendangan dan tumbukan. Namun Kadik mendapatkan 2 mata dari tendangan yang dilakukannya. Reaksi dilakukan, ditampilkan oleh Sultan Buncit untuk mengikat kedudukan 2 sama. Apakah ada jatuhan daripada Sultan Buncit? Sultan Buncit mendapatkan tambahan 3 mata. Tendangan flanking yang begitu baik daripada Kadik Wahyu. Lalu susulan daripada Sultan Buncit, tendangan layang. Oh, jatuhan itu menjadi milik siapa? Milik Sultan Buncit. Sultan Buncit. Kerana counter action yang dilakukan. Sayang daripada Kadik Wahyu telah melakukan teknik yang cantik, tapi stand tak berapa bagus. Dengan Kadik, Terangan yang baik daripada Sultan Buncit. Merimkan mata 10-6 ketika ini. dua tumbukan dari Sultan Buncit. Jika kita lihat di sini, pattern play untuk Sultan Buncit ni lebih kepada menekan pihak lawan, dan dia gunakan kekuatan yang dia miliki dan stamina yang tinggi yang dia miliki untuk terus menekan pesilat Kadik Wahyu. Tapi Kadik kembali merapatkan kedudukan. Satu drop. Bertahan untuk Kadik Wahyu. Amat untuk proses melakukan jatuhan. Bukan Sultan Buncit memberikan 1 mata. Jatuhan sah. Wasit memilih untuk counter action yang dilakukan. Terdapat bantahan daripada Camp Indonesia. Masih dalam 5 saat, jatuhan diberikan kepada Kadik Wahyu. Jika tidak, counter action yang diberikan kepada Sultan Buncit memberikan 3 mata untuk pusingan ini.
Kedua-dua pesilat masih menunggu keputusan umpire. Tahan Indonesia. Bantahan diterima. Berarti jatuhan berlaku dalam masa tempoh 5 saat. Body drop for red corner. Jadi kedudukan Dua belas sama. 12 sama. Okey, kembali terikat. Selepas jatuhan itu menjadi milik Kadek. Cantik tenangan daripada Kadik. Tenangan hadapan dan tenangan side kick. Namun tidak memberikan mata. Counter action yang baik daripada Sultan Buncit. Body drop for blue corner. 15-12 ketika ini. Kembali untuk dia di depan. Sekali lagi. Sekali lagi teknik jatuhan yang baik daripada Sultan Buncit. Body drop for blue corner. 18-12 ketika ini. Ada tambahan mata untuk Kadek. 2 mata dari tendangan. Okey. Sekali lagi terhenti. Kali ini Penalti verification. Penalty verification. apa yang boleh kita berkatakan tentang corak pertarungan kedua-dua pesilat ini, Zul? Dari segi Sultan Buncit, dia lebih gemar untuk Agresif. Dia akan melakukan serangan demi serangan. Sebab itu kelebihan pattern play dia. Tapi apa yang saya pasti, Kadik Wahyu cuba mengatasi pihak lawan dengan teknik-teknik serangan yang dia ada. Sebab kita tengok tadi, Sultan Buncit kerap melakukan serangan awal sebelum Kadik Wahyu melakukan serangan balas. adakah dia mendakwa dia menarik vest, bukannya menumbuk ke bahagian muka Kadik. Okey, jika kita tengok gerak perlahan waktu Sultan Buncit untuk memegang vest Kadik, tangan dia terkena mata. Itu jelas. Bukan tumbukan, tapi tangan dia seperti mencocok mata pihak lawan. Sepatutnya akan dikenakan penalti 5 mata. Bergantung kepada umpire yang akan menilai. Yang akan diambil kira juga adalah kedudukan posisi badan Kadik. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi, kedua-dua dalam keadaan yang betul. Berdiri. Berdiri. Berdiri tegak. Jika berlaku seperti ini, kerap berhenti, kita dapat lihat momentum daripada pesilat Sultan Buncit akan terganggu juga. Yelah kan, kita tengah panas, tengah buat serangan demi serangan. Tiba-tiba berhenti stop yang lama. sekejap. Dah 2 kali untuk situasi yang agak lama dinilai. Keputusan yang diambil oleh umpire, kedua pesilat diminta untuk masuk semula ke gelanggang. Okey, tiada penalti diberikan kepada Sultan Buncit. Reprimand 1 for red corner. Okey, wasit keliru. Konfirmasi akan dibuat melalui ketua pertandingan
yang diketuai oleh Encik Hairil daripada Malaysia. Teguran 1 diberikan kepada Kadik. Penolakan 1 mata untuk pesilat Indonesia itu. Jadi berakhir Terangan yang baik daripada kedua-dua pesilat. ada tambahan mata yang diperolehi oleh Kadik. Pusingan yang kedua dimulai. Jatuhan sah daripada Kadik Wahyu. Volley drop for Red Corner. Jadi dia memulakan pusingan yang kedua dengan baik untuk mengikat kedudukan 18 sama. Jatuhan cuba dicari oleh kedua-dua pesilat. Lebih dari 5 saat. Tidak ada tindakan jatuhan susulan. Sekali lagi mereka cuba untuk mendapatkan jatuhan dan itu menjadi milik Volley Sultan drop Buncit. for Blue Corner. Jika kita lihat tadi, Sultan Buncit menunggu keadaan Kadik menendang ketika sebelah kaki diangkat, lalu dia menarik untuk memudahkan proses jatuhan dilakukan. Tendangan dari kedua-dua pesilat tidak tepat ke sasaran. Oh, tendangan kali ini yang dilakukan oleh Sultan Buncit. 2 mata, jelas. Jatuhan sah dari Kadik Wahyu. Guntingan yang begitu baik. Volley drop for Red Corner. Kadik Wahyu akan menanti terlebih dahulu serangan yang dilakukan oleh Sultan Buncit. Satu tumbukan dan jatuhan daripada Sultan Buncit ke atas Kadik Wahyu. Jatuhan yang sangat baik. Dia menggunakan seluruh tenaga dia untuk membaling Kadik Wahyu di belakangnya. Side kick yang masuk daripada Kadik Wahyu. Namun tidak diberikan sebarang mata. Dalam keadaan dekat pun Sultan Buncit Sultan boleh dapat curi masa. melepaskan terangan depan tu. Dan dikira poin. Satu lagi tendangan dari Sultan Buncit. Tapi tidak ada pertambahan mata kali ini. Jatuhan sah lagi untuk Sultan Buncit mendahului 36-24 ketika ini. Dia menguasai pertarungan di pusingan yang kedua. Kali ini pusingan kedua ini berjalan dengan lebih lancar. 40 mata untuk Sultan Buncit. Tak bergerak bila kena tendang pun ke depan je. Bagi tumbukan yang dilepaskan oleh Sultan Buncit menghadirkan 1 mata. Counter action yang baik daripada Sultan Buncit. Volley drop for Blue Corner. 20 mata jurang perbezaan. Nampak Kadik Wahyu seakan-akan hilang fokus di pusingan yang kedua ini. Apabila serangan demi serangan dilakukan oleh Sultan Buncit. Oh, padu. Tendangan yang dilakukan oleh Sultan Buncit ke atas Kadik Wahyu. Nampak keletihan di situ Kadik Wahyu. Dan membiarkan lalu keluar gelanggang. Biarpun tendangan itu tidak memberikan mata tetapi ada kesan. Memberikan kesan. Sakit tu. Jadi pertarungan pusingan yang kedua lebih lancar. Tidak ada gangguan. Di pusingan yang kedua ini untuk Sultan Buncit menguasainya. 45-24. Dia konsisten
Sejak dari awal pusingan yang kedua, jatuhan demi jatuhan yang dapat dilakukannya. Kebiasaannya kalau dah ada perbezaan mata seperti ni, 20-21 ni, kita pesilat tu akan tukar strategi untuk main secara bertahan. Dan saya pasti untuk round yang ketiga ni, Sultan Buncit masih menggunakan teknik yang sama, tetap akan membuat serangan. Jika dia tidak mendapat mata dari tendangan, dia akan mencuba pula menerusi tumbukan. Satu Masih lagi tidak tendangan. puas untuk menyerang. Walaupun jurang perbezaan tinggi. Jatuhan yang baik dari Sultan Buncit. Valid draw for blue corner. 50-24 ketika ini. Satu tendangan dan juga satu jatuhan. Tendangan demi tendangan lagi dihadirkan oleh Sultan Buncit dan balingan daripadanya tidak dikira. Sebab wasit dah menghentikan pertandingan tadi. Tapi sempat Zul, satu tumbukan tu dapat satu mata. Berlaku di luar gelanggang. Itu isyarat daripada wasit. Nampaknya Sultan Buncit tidak mengubah coraknya. Kelihatan Kadek Wahyu dah penat ketika ini. Tapi Sultan Buncit tetap mengasak bertubi-tubi. Walaupun poin sudah jauh. 27 ketika ini ketinggalan. Dia masih lagi bertenaga untuk cuba mendapatkan satu lagi drop, satu lagi jatuhan. Kadek Wahyu menanti. Cara pertarungan Kadek Wahyu, dia hanya menanti Sultan Buncit, tetapi dia perlu sedar dia ketinggalan. Betul. Kalau ada yang sesuatu yang luar biasa daripada Kadek perlu dikeluarkan sekarang. Kerana kurang dari 1 minit pertarungan ini akan berakhir. Dan jika momentum seperti ini, Sultan Buncit akan lebih gembira. Kita perhatikan, dia juga tidak mau menyerang lagi. Hanya menunggu saja. Atas nasihat daripada cornerman Sultan Buncit. Jadi dia memilih untuk bertahan. Cuma melengah-lengahkan masa. Dan Kadek Wahyu juga sepertinya Redo. Redo. Sebab tak ada usaha langsung lagi. Jatuhan counter action daripada Sultan Buncit. Valid draw for blue corner. Tidak bergerak angka 24 untuk Kadek Wahyu. Sebaliknya Sultan Buncit yang mengutip mata demi mata. Dia hanya perlu menghabiskan 10 saat yang terakhir. Tidak perlu lagi bertindak. Oh, padu. Satu Kita dengar tu. Padat betul. Jadi satu kemenangan yang dikuasai oleh Sultan Buncit dari Thailand. Pinggan emas yang pertama untuk Thailand pada pagi ini. Memang dia layak untuk memenanginya berdasarkan kepada corak pertarungan sejak dari pusingan yang pertama. Saya kira perlawanan Sultan Buncit bersama Fauzi Khalid lebih menarik. Kejar mengejar, penuh dramatik, dan ini kita lihat Sultan Buncit boleh menang begitu sahaja. Tahniah kepada pasukan Thailand untuk emas yang pertama pagi ini.